Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita membaca beberapa ayat Al-Quranul Karim, dan kita akan bedah ayat-ayat yang kita baca untuk kita tengok padanya dari sudut makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamut tajwid dan fasahah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum pergi lebih jauh, saya nak tahu adakah suara saya, gambar saya clear ataupun tidak pada malam ni. Minta tolong komen dulu. Ahlan Ustazah Wan Rahaiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, lama kita tak bertemu Hari Raya dan ada sedikit masalah yang lain lah. Okey, malam ni insya-Allah kita akan baca ayat yang ke-82 dan 83 daripada suratul Baqarah, muka surat yang ke-12. Audio video jelas. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, seterusnya tolong saya klik button share untuk kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana tentang kewujudan kita pada malam ni lah. Okey, untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ni, sambil-sambil kita tunggu sahabat kita yang lain, marilah sama-sama kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya hijau, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya rahimah, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, macam mana, clear tak orang lain? Okey, marilah sama-sama kita, kalau ada mushaf boleh buka muka surat yang ke-12, ayat yang ke-82 dan 83. Okey, bersedia tuan-tuan? Jom kita baca dulu dan kita akan bedah kemudian insya-Allah. Okey, clear, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bermazlan, alhamdulillah. Okey, jom kita baca bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Okay. والذين dia berlaku istidaratul fam, mulut kita sedikit ke depan lah. Okey, istidaratul fam, mulut membulat. Okey, bibir mulut kita membulat. Walladzina, walla, huruf lam, wal, hujung tepi lidah diletakkan di gusi dalam keadaan yang sederhana sahaja. Okey, bighairin tanpa ada tekanan. Dan huruf lam tadi berbaris atas kita kena buka. Walla.
Jangan baca walladhi, ladhi, tak. Walladhi, lam kena buka mulut. Walladhina, la, barulah dhal bagi bawah, dhi. Hujung lidah di hujung gigi atas bagi bawah, dhi. Walladhina. Okey. Amanu, a. Hujung lidah kita jatuh, pangkal lidah kita juga jatuh. Sifat istifal yang ada pada huruf hamzah dan juga sifat infitah. Maknanya lidah kita tak buat kerja. Jangan tak. Jangan jangan lidah kita naik ataupun ada lekuk di tengah lidah. Kita nak relax saja. Mulut kena buka, pangkal lidah dan hujung lidah terletak. Amanu. Okey, jangan baca tak. Okey, walaupun dia bersifat syiddah, tapi kita tak boleh baca begitu. Amanu, ma. Okey, bibi atas dengan bibi bawah huruf mim. Ma. Jangan baca ma. Amanu, tak. Ama. Buka juga mulut. Nun bagi depan, nu kena muncung. Walladzina amanu. Nu kena muncung lah. Wa amilu, waw satu kalimah, amilu satu kalimah. Tekan di huruf ain. Gentle pressure je lah. Wa amilu, dan huruf ain kena buka mulut. Wa amilu salihat, as-sa. Huruf sa ni huruf yang tebal, bersifat dengan isti'la, pangkal lidah terangkat dan juga dia ada itbaq. Itbaq ni maksud dia apa? Ada taqa'ur fil lisan, ada lekukan di tengah lidah. Sa, as-sa. Ada nampak hitam kat tengah lidah kita tu tandanya kita sebut huruf itbaq. Wa amilus sa, buka mulut. Sa. Jangan wa amilus sa, tak, dia sa. Sad bagi atas maksudnya apa? Fathus syafatain, mulut kita kena buka. Wa amilus salihati, sa ada lekuk, ada hitam kat tengah. Li, okey, li tak ada. Kita mulut pun kita tarik ke belakang. Wa amilus salihah, ha dia tidak ada lekukan di tengah lidah. Wa amilus salihati ulaik, kena muncung. Ula. Okey, jangan ula, tak, ula. Lam kita buka, la. Lidah kita juga mendatar. Jangan baca wa ula, ada lekuk tengah lidah, tak boleh. Wa ulaika ashabul jannah, huruf sad. As lepas hams, lepas rakhawah. Jangan baca ashabu, kita potong. Okey, huruf bersifat dengan rakhawah ataupun hams ni, dia ada masa yang dia ambil. Masa pula masa yang secukupnya. Kita tak boleh nak potong ataupun kita tak boleh nak tambah. Jangan kita baca wa amilus sa. Okey, tak boleh. Ataupun ashab, ulaika ashabu, kita potong huruf, tak. Ataupun kita baca ulaika wa ulaika ashabu, panjang, tak boleh. Dia kena tanpa suara tambah, tanpa suara yang kita buang. Ulaika ashabul jannah. Cuma jaga jangan baca ataupun ashabu, potong terus, tak boleh. Ulaika ashabul jannah, huruf jim. Jangan baca al-jannah, tak, huruf jim tak ada angin. Okey, jangan kita ambil kat depan. Makhrajnya adalah di wastul lisan ma'a ma yuhadih min hanakil ala. Dia bertepatan dengan langit atas. Ashabul dia menempel di langit atas. Jannah, hujung lidah di langit tu makhraj bagi huruf nun, dan dia juga tidak menempel secara kuat. Okey, bighairin dighat, tanpa ada tekanan. Jannah. Okey, dan huruf ha kat belakang ni janganlah kita tekan jannah. Banyak tak boleh. Kenapa? Kerana kita bacanya dengan hamzah, dengan huruf ha. Jadi bila kita baca dengan huruf ha, dia mesti dikeluarkan daripada makhraj ha. Satu. Dan dia mesti mengambil sifat-sifat yang ada pada huruf ha. Dan huruf ha ni merupakan huruf yang paling lemah di dalam Al-Quranul Karim. Kita timbul isu huruf yang tak marbutah apabila dibaca dengan hak, kita kena kuatkan untuk kita buktikan ataupun untuk kita jadikan ia ni
sebagai tanda bahawa huruf tadi asalnya adalah huruf ta tapi dibaca dengan ha, tak ada. Okey. Kita terus macam biasa. Al-jannah. Habis. Okey, cukup sekadar tu sahaja. Hum fiha khalidun. Hum fiha, fi hujung gigi atas dengan bibir bawah yang basah. Fiha, ha buka, jangan fiha khalidun, tak boleh. Hum fiha khalidun. Kha, tak ada lekuk dekat tengah lidah. Okey, dia hanya isti'la, terangkat pangkal lidah. Tengah lidah dia tidak ada lekukan pada tengah lidah. Khalidun. Okey. Okey, jangan kita baca hum fiha khalidun. Tak. Kha bagi atas kena buka mulut. Khalidun. Li tarik dulu, dun kena baca. Okey, dan kita ambil 2, 4 ataupun 6. Biasanya kita akan ambil 4. Cuma jaga-jaga jangan baca khalidun, dun, tak boleh. Okey. Seterusnya kita baca dulu, nanti kita syarah sikit. Ayat ni ayat yang kalau kita kira ayat yang penting untuk kita fahami bersama walaupun secara ringkas lah. Okey, jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Okey. Kita tengok dulu. وَإِذْ أَخَذْنَا, huruf dhal. وَإِذْ, hujung lidah di hujung gigi atas dia keluar sedikit. Akhadna pun sama juga. Akhadh wa idh akhadh, dia mesti sama. Wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi, lafaz yang sama dibaca dalam keadaan yang sama. Okey, jangan kita baca wa idh akhadna mitha, kita panjangkan bunyi huruf dzal. Atas dasar apa? Rakhawah kan ustaz? Tak boleh. Okey, kita hanya perlu menyebutnya sekadarnya sahaja. Okey, sekadarnya sahaja, tanpa kita tambah, tanpa kita potong. Jangan baca wa id akhadna mitha ataupun wa id akhadna mitha, tak boleh. Okey, sekadarnya sahaja. Wa id akhadna, sama. Dua-dua ni dibaca dalam keadaan yang sama. Okey, akhadna, jangan wa idza akhadna, tak boleh lah. Okey, mithaqa bani, mitha, sa, hujung lidah di hujung gigi atas, bagi atas kita buka sa, qaf bagi atas qa, mithaqa, qaf huruf isti'la dibaca ataupun mulut kita buka tu lebih luas berbanding dengan huruf sa. Contoh mithaqa, okey, lagi luas. Okey, dan huruf qaf ni dia tidak ada lekukan pada tengah lidah. Bagi atas kita just buka qa. Okey. Dan jaga-jaga jangan ada qa bunyi angin, tak boleh. Okey, seterusnya. Bani Israil la ta'budun. Bani okey, harfu mat bertemu dengan hamzah. Israil harfu mat juga bertemu dengan hamzah. Bacanya berapa? Bacanya panjang 4 harakat. Cuma walaupun dibaca dalam keadaan yang sama, Bani Israil, tapi Bani okey, dibaca hukumnya adalah mat jaiz kerana huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah, dan Israil huruf mat dan hamzah dalam 1 kalimah. Okey, walaupun kadar baca yang sama tapi hukumnya berbezalah. Okey, yang pentingnya kita tahu cara baca. Kita baca 4-4 walaupun kita tak ingat nama, tak apa.
Okey, kita usaha untuk ingat dalam, cuma lebih baik daripada kita tahu nama tapi kita baca dalam keadaan yang salah lah. La ta'buduna, la hujung lidah di hujung gigi atas. La hujung lidah di hujung tepi lidah diletakkan di gusi, sorry. La ta'budu, huruf ain, ta'. La ta'budu, la ta'budu, la ta'buduna illallah, illallah. Huruf lam, kalimah Allah dibaca dengan tebal dan pastinya dia ada syibih itbaq. Illallah, ada sedikit lekukan pada lidah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang bersama dengan kita pada malam ni. Okey. Wabil, jangan wabil wa, tak. Wabil, hujung tepi lidah diletakkan di gusi dalam keadaan yang bersahaja. Wabil wa buka mulut. Wabil walidaini ihsana, habiskan hak. Habis sa. Ihsana, jangan baca wabil walidaini ihsana, kita sambung huruf ha dengan huruf sin, tak boleh. Ihsana, habis ihsana. Wadhil qurba, wadhil, hujung lidah di hujung gigi atas. Qurba, huruf ra mesti ada takrir, diletakkan di permukaan lidah, diletakkan di langit. Qurba. Wal yatama, buka mulut. Okey. Hujung lidah ada kat bawah, tidak ada lekukan pada tengah lidah. Yatama sama saja. Yatama sama. Wal masakin, wal masakin, kin. Tarik bibir, infirash asyafatain. Sudut bibir kiri kanan kita tarik ke bawah, ke sudut bawah. Wal masakin. Wa qulu linnasi husna. Wa qu, jangan khu, jangan bunyi angin. Wa qulu, lam bagi depan lu kena muncung. Linnasi, nun ada tasydid, wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Digunnahkan mim dan nun yang ada tasydid. Okey. Buka mulut. Jangan linnasi husna, tak. Linnasi husna. Okey. Husna, sin. Husna. Habis. Jangan husna, tak boleh. Ataupun husna, ataupun husna, tak boleh semua tu. Okey. Sekejap saya nak minum air. Okey. Seterusnya, wa aqimus salata, huruf sad. Wa aqimus, okey. As-sa, wa aqimus salata, buka mulut. Ujung tengah lidah tak ada lekuk. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Jangan tak boleh. Tak ada lekuk di tengah lidah. Hujung lidah kita duduk kat bawah je. Wa atuz zakah. Okey, huruf ha biasa. Okey, huruf ta yang kita waqafkan dengannya kita baca dengan ha. Wa atuz zakah. Tak perlu baca wa atuz zakah. Tak perlulah. Thumma tawallaitum. Thumma, mim bertasydid. Wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Dia gunnahkan mim dan nun yang ada tasydid. Okey, kita dah ulang banyak kali. Huruf mim dan huruf nun yang ada tasydid kena baca dengan gunnah. Bila sebut gunnah, kadarnya adalah 2 harakat.
Okey. Seterusnya, thumma tawallaitum illa qalila. Okey, tawalla, ta, hujung lidah digusi. Ta, jangan ta, tawallaitum, tak boleh lah. Okey, dia tak berlaku syiddah dengan baik. Kita nak syiddah ni maksud apa? Hujung lidah diletakkan digusi. Pertemuan kedua-duanya adalah pertemuan yang sempurna. Yang habisu fihin nafas. Nafas akan terpotong lah. Okey. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum. Qalilan minkum dengan nun di sisi huruf kaf. Wa antum mu'ridun. Wa antum, jangan baca wa antum, tak boleh. Wa antum mu'ridun. Mu'ridun. Dun. Sadaqallahul azim. Okay, alhamdulillah kita selesai baca 2 ayat saja malam ni. Cuma kita nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustaz semua untuk kita melihat maksud ataupun terjemahan kepada ayat yang kita baca. Okey, sudah pastinya ianya ada rentetan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Cuma pada ayat yang ke-82 ni nak cerita kepada kita wallazina amanu, dan orang-orang yang, allazina ni yang lah, amanu, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun-rukun iman yang lain lah. Okey. Amanu, iman ni dia tidak sempurna melainkan kena adanya wa amilus salihat. Ada amal salih. Okey, kita beriman dan beramal salih. 2 ni merupakan syarat kepada orang yang nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika ashabul jannah. Mereka lah ashab, ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila sekali masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, hum fiha khalidun. Mereka, fiha padanya mereka siapa? Orang yang beriman dan beramal salih tadilah. Fiha khalidun, mereka kekal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya lah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada kalangan ahli syurga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak flashback balik lah, nak cerita balik tentang perjanjian yang Allah Subhanahu Wa Taala telah buat dengan Bani Israel. Ayat yang ke-83 ni, wa idh akhadna, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana kami akhadna mithaqa Bani Israel, kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Apakah perjanjian yang Allah Subhanahu Wa Taala buat dengan Bani Israel? Okay, kita dah tahu Bani Israel ni adalah kaum yang kerah kepala lah. Kanat Banu Israel, adalah Bani Israel tasusuhumul anbiya. Pemerintah kepada Bani Israel ni adalah anbiya semuanya. Tapi mereka banyak mengabaikan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka dengan cara mereka melanggar perjanjian yang mereka buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak flashback kepada kita bahawa perjanjian yang Allah Subhanahu Wa Taala buat dengan Bani Israel, yang pertamanya adalah la ta'buduna illallah. Jangan kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perjanjian yang pertama. Yang keduanya wabil walidaini ihsana, dan kena berlaku baik, kena buat baik kepada kedua ibu bapa. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala mengikat ayat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan buat baik. Birrul walidain dia datangkan sekali. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Maksudnya apa? Birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa merupakan benda yang penting, benda yang perlu kita laksanakan walaupun kita jadi abid, orang yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi uququl walidain, dia derhaka kepada kedua ibu bapa, ianya menyebabkan tidak dapat dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga lah.
ihsana wa dzil qurba, dan juga kena buat baik kepada kaum kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang miskin. Wa qulu lin nasi husna, dan kita juga kena bercakap dengan manusia dengan ucapan yang baik lah. Maknanya kita dalam kehidupan kita seharian ni kena ada dua benda. Yang pertamanya adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Okay, kita nak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni syurga, kita kena jaga dua benda ni lah. Pertama, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, jaga hubungan dengan manusia. Wa aqimus salah, dan kamu kena mendirikan sembahyang. Wa atuz zakah, wa atuz zakah, dan kena menunaikan zakat. Thumma tawallaitum. Okey, ni semua perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala buat dengan Bani Israel. Pertama, jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat baik kepada kedua ibu bapa dan juga kaum kerabat. Buat baik kepada anak yatim, buat baik kepada fakir miskin. Cakap baik dengan manusia dan menunaikan solat serta menunaikan zakat. Mendirikan solat serta menunaikan zakat. Ini perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala buat dengan Bani Israel. Tapi thumma tawallaitum. Thumma ni dia maksudnya adalah litarahi. Dalam bahasa Arabnya litarahi maksudnya selepas itu dia ada beberapa masa lah. Selepas beberapa masa, tawallaitum, kamu memungkiri perjanjian yang kamu telah buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel ni, mereka melanggar perjanjian yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa qalilan minkum, melainkan ada segelintir kecil saja daripada kalangan kamu yang tidak memungkiri janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum mu'ridun, dan kamu ni memang jenis orang yang suka melanggar perjanjian yang telah dibuatlah. Itu secara ringkas terjemahan kepada ayat yang kita baca pada malam ni. Okey. Ada satu soalan Ustazah Cik Nur Ibrahim. Boleh Ustaz terangkan makhraj jim, shin dan ya? Jim, shin dengan ya. Tengah lidah, tengah langit. Tapi ia infitah. Sedangkan lidah duduk dekat bawah. Saya yang masih Ustaz bersama makhraj tersebut. Okey. Dia gini. Makhraj jim, ya, shin. Dia sama. Wastul lisan ma'ama yuhadih min hanakil ala. Tengah lidah bertepatan dengan langit atas. Tapi sifat kepada tiga huruf ni dia tak sama. Dia tak sama. Tak sama tempat mana? Huruf ya dengan huruf shin dia bersifat dengan rakhawah. Suara mengalir. Suara mengalir ni maknanya apa? Tengah lidah dengan langit dia tidak bertemu. Menyebabkan suara mengalir lah. Tapi huruf jim dia bersifat dengan syiddah. Syiddah maksud dia apa? Tengah lidah dengan langit dia bertemu. Sebab itulah dia guna perkataannya adalah yuhadhi, dia bertepatan. Bertepatan ni maksudnya kena pun ya, tak kena pun ya. Seolah-olah perbandingannya adalah, saya suka sebut, betul-betul atas kepala saya ni ada kopiah. Dan juga betul-betul atas kepala saya ni ada kipas contohnya, ada lampu contohnya. Dia tidak menafikan sentuh ataupun tidak lah. Huruf jim dia menyentuh sebab syiddah. Okey, pertemuan tengah lidah dengan langit. Jangan kita yang masalahnya ramai kita sebut ada angin, dia guna depan sikit. Kita nak tengah. Ajma'in. Ja. Okey. Soalan dia apa tadi? Okey. Tapi ia infitah. Gini, kita jangan ingat semua benda kita nak datangkan dalam satu masa. Okey, semua benda jangan kita ingat dalam satu masa. Contohnya, huruf jim dia bersifat dengan syiddah. Dan dia juga bersifat dengan qalqalah. Adakah datang sekali? Tak. Selesai syiddah dia datang qalqalah. Ajma'in. Begitu juga dengan sebutan huruf jim ni, ja. Dia sentuh sekejap pertengahan lidah, sentuh di langit. Tu pertemuan pada makhraj. Okey, dia panggil sebagai iltiqa' adwai makhraj, pertemuan dua bahagian yang digunakan untuk menyebut sesuatu huruf lah. Dia sentuh kejap. Ja.
Ja. Dia sentuh makhraj, lepas tu dia lari. Dia lari itulah menyebabkan berlakunya infitah. Dia jauh, infitah ni dia menjauh daripada langit ataupun tidak ada lekukan di tengah lidah, ataupun kita boleh sebut juga kedudukan lidah berada pada tempat yang asal. Ja. Jangan baca ja ataupun ja. Itu dia menyebabkan hujung lidah kita ni dia terangkat. Ja. Huruf ya dan shin samalah, ya. Lidah terhampar kat bawah lah, cuma dia tak menyentuh. Sya sama juga. Asya, sya, minasya. Okey, saya harap jelas lah. Okey. Pukul berapa dah? Okey, kalau ada soalan lagi, jelas tak? Ustazah mana yang tanya tadi? Ustazah Cik Nur. Jelas tak? Jim, qalqala, syiddah, jahar. Okey. Istifal, infitah. Cuma setengah daripada sifatul huruf kita kena buat. Setengahnya tak perlu buat pun. Okey. Saya harap jelas. Kita berhenti di sini saja insya-Allah. Jumpa lagi pada malam hari Ahad malam, insya-Allah kita bersiaran Jumaat, Ahad, Selasa dan Khamis insya-Allah. Fama kana khairan fahuwa min indillah wa ma kana syarran wa dha'fan fahuwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya pun tak masuk ni.